Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam sejahtera anak-anak pelajar geografi tingkatan 2. Okey. Marilah bersama-sama kita hari ini panjatkan rasa syukur kerana diberi peluang dalam video ini untuk belajar bersama-sama pada bab 1, tajuk, skala dan jarak. Okey anak-anak, sebelum kita mulakan pembelajaran, suka cikgu ingatkan untuk kamu menyediakan buku untuk menulis dan alat-alat tulis yang berkaitan. Sepanjang video ini, cikgu harap semua anak-anak mengambil perhatian dan mencatat isi-isi penting yang telah kamu dengar dan kamu pelajari. Okey, untuk video kali ini, video pembelajaran pada kali ini, kita akan belajar yang pertama 1.1.1, yaitu objektif belajar bersama, menyatakan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Dan yang kedua 1.1.2, menerangkan jarak mutlak, jarak relatif, skala penyata, skala lurus dan pecahan wakilan. Okey, cikgu akan cuba sampaikan dengan yang terbaik agar kamu dapat memahami bab ini dengan baik. Okey anak-anak sekalian, kita teruskan ke bab 1, skala dan jarak. Cikgu harap semua dalam keadaan yang sihat walafiat, sudah sarapan pagi ataupun sudah makan tengah hari. Kita santai-santai meneroka ilmu bab 1 kemahiran geografi tingkatan 2. Okey, mari kita terokai jenis-jenis skala. Ada 3, skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Okey, dalam bab ini juga kita akan belajar cara-cara menentukan jarak sebenar berpandukan skala. Ini akan cikgu sampaikan pada video yang kedua. Okey. Anak-anak sekalian, aktiviti seharian kita memerlukan pergerakan dari satu tempat ke satu tempat yang lain. Oleh yang demikian, pengetahuan tentang skala dan jarak adalah penting untuk memudahkan anda membuat perancangan yang tepat, terutamanya yang melibatkan kos, wang ringgit dan masa. Okey, jenis-jenis skala. Jenis-jenis skala lah pula tersasul cikgu. Jenis-jenis jarak. Jarak terbagi kepada 2. Yang pertama jarak mutlak dan yang kedua jarak relatif. Tengok perbezaannya antara jarak mutlak dan jarak relatif secara umum. Secara umumnya jarak mutlak diukur dalam unit kilometer, km. Manakala jarak relatif diukur menggunakan unit kos, RM, ringgit Malaysia, dan masa dalam unit minit. Okey. Okey, seterusnya 1.1 skala. Apa yang anda faham tentang skala? Okey, pertama sekali kita kena memahami apa itu skala. Okey anak-anak, skala ialah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, ingat, skala adalah nisbah jarak di atas peta berbanding dengan jarak sebenar di atas permukaan bumi. Jenis-jenis skala. Skala ada 3. Yang pertama, skala lurus. Okey, mari kita lihat. Ting. Okey, ini skala lurus. Kita fokuskan dulu kepada skala lurus. Okey. Skala lurus adalah skala yang berbentuk satu garisan lurus yang dibahagikan kepada beberapa bahagian yang sama jarak. Okey, maksudnya
ini anak-anak. Dari 0 hingga 1. Dari 1 hingga 2. Dari 2 ke 3. Dari 3 ke 4. Okey, dia sama jarak. Dan jarak dia adalah 1 cm. Ingat, 1 cm. Okey, seterusnya, setiap bahagian tersebut mewakili jarak sebenar di atas permukaan bumi. Okey, jarak sebenar di permukaan bumi ditulis di sini dalam unit kilometer. Faham? Okey, jadi terdapat skala lurus mudah dan skala lurus penuh. Okey, yang di atas ini kita namakan skala lurus mudah. Manakala yang di bawah ini adalah skala penuh. Apa beza dua-dua dia? Cuma bentuknya berbeza tapi fungsinya sama. Okey anak-anak, yang kedua skala penyata. Skala penyata adalah skala yang dinyatakan dalam bentuk ayat pernyataan. Contoh, 1 cm mewakili 1 kilometer. Kita tinggal baca saja. 1 cm mewakili 1 km. Yang bermaksud 1 cm di atas peta, ini maksudnya, 1 cm di atas peta mewakili 1 kilometer di atas permukaan bumi. Ditulis seperti di atas ini. Yang di atas ini adalah bentuk skala penyata. Yang ini, yang cikgu bagi banyak-banyak nih, arah nih. Ini adalah contoh ayat skala penyata. Manakala yang di bawah ini huraiannya. Okey, yang ketiga, anak-anak sekalian, adalah pecahan wakilan. Okey, kita lihat apa itu pecahan wakilan. Sini. Pecahan wakilan ialah skala yang dinyatakan dalam bentuk nisbah ataupun pecahan. Contoh, kita lihat ini contoh dia. Ini 1 nisbah 1,00,000 ataupun disebut 1 nisbah 100.000. Bermaksud, ini maksudnya anak-anak. Bermaksud 1 cm di atas peta bersamaan 100.000 cm atau 1 kilometer di atas permukaan bumi. Okey, bagaimana kita menentukan 100.000 itu adalah 1 kilometer? Kita lihat info ini. Kita lihat info ini. 1 kilometer bersamaan 100.000 cm. 1 kilometer bersamaan 1000 cm. 1 meter bersamaan 100 cm. 1 cm bersamaan 10 mm. Jadi persoalannya, cikgu, kalau skala dia 1 cm di atas peta bersamaan 200.000 cm. Jadi dalam kilometer berapa, cikgu? Okey, cuba kamu tolong jawab. Ada yang boleh jawab? Okey, cikgu bagi jawapan dia. 200. Besar satu tulisan cikgu dah. 200.000. Okey, kita lihat. Untuk menukarkan kepada kilometer, kamu kena bundarkan sebanyak 5 kali. 1, 2, 3, 4, 5. Titik. Jadi, kalau yang 200.000 tadi bermaksud 1 cm di atas peta bersamaan dengan 2 kilometer di atas permukaan bumi. Okey, faham semua? Tidak apa, nanti kita buat latihan.
Okey, sekarang kita lihat ada di sini glosari. Skala manakah yang lebih besar, 1:30.000 atau 1:300.000? Berikan alasan anda. Okey, ini siapa yang dapat jawab nanti? Terus jawab di grup PDP kita. Cikgu akan bagi hadiah. Untuk kelas 2 Ibnu Sina dan 2 Ibnu Khaldun. Masing-masing kelas ada hadiah. Okey, ingat? Okey. Untuk latihan kamu, cikgu minta kamu buat latihan ini ya. Latihan uji diri. Ini. Latihan uji diri 1.1. Soalan nombor 1. Apakah yang dimaksudkan dengan skala? Yang kedua, lengkapkan jadual di bawah dengan memberi contoh skala dengan betul. Contoh 1, contoh 2. Skala lurus, skala penyata dan pecahan wakilan. Okey. Angka dia kamu tentukan. Tapi 1 cm itu tetap. Kamu mau 2 km kah, 3 km kah, 0.5 km kah, ataupun 1:100.000 kah, 1:50.000, 1:30.000, terpulang kamu Boleh anak-anak? Boleh kan? Ini soalan siapkan, cikgu bagi masa dalam hari ini mesti siap. Okey. Jadi kita sudah selesai bab subtopik yang pertama 1.1 skala. Sekarang kita lihat pula subtopik yang kedua 1.2 jarak. Okey, anak-anak sekalian, sejauh manakah pemahaman anda tentang jarak? Okey, apa itu jarak? Macam sekarang ni popular kan berjarak kita 2 meter, 1 meter, elakkan COVID-19. Betul atau tidak? Jaga jarak kita. Jadi apa yang kamu paham tentang jarak ini? Okey, untuk bab geografi, skala dan jarak, jarak adalah bermaksud ukuran jauh di antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Ukuran jauh antara dua tempat. Okey, ukuran jauh antara satu tempat dengan satu tempat yang lain. Ukuran jauh dari sekolah ke rumah kamu. Ukuran jauh dari sekolah ke Pekan Beaufort. Ukuran jauh dari Kuala Lumpur ke Johor Bahru dan sebagainya. Okey. Manakala jarak ini terbahagi kepada dua. Yang pertama jarak mutlak, yang kedua jarak relatif. Okey, kita fokuskan terlebih dahulu kepada jarak mutlak. Okey. Jarak mutlak adalah jarak yang dinyatakan dalam unit seperti meter, kilometer, tetapi kilometer. Yang kedua, jarak mutlak tetap dan tidak berubah. Contohnya, jarak dari Ipoh ke Bidor 66 km. Dia tidak akan berubah kecuali menggunakan jalan yang lain. Okey. Tapi kalau jalan yang sama, jaraknya tetap sama. Okey anak-anak. Okey, manakala jarak yang kedua adalah jarak relatif yang di sini. Okey, jarak relatif adalah jarak yang berdasarkan kos dan masa. Dan jarak ini tidak tetap dan berubah-ubah. Dia boleh berubah. Tidak tetap. Berdasarkan jenis pengangkutan yang digunakan. Berbanding dengan jarak mutlak, dia tetap. Sebab jalan yang sama. Dia tidak berubah kecuali kita ubah jalan. Dan contoh dari jalan A pergi jalan B, mungkin jaraknya berbeza. Tapi kalau jaraknya menggunakan jalan A oleh individu A, jaraknya sama walaupun individu B yang menggunakannya. Okey, faham kan? Okey. Manakala jarak relatif tidak tetap dan berubah-ubah berdasarkan jenis pengangkutan. Contohnya yang pertama, tambang bas dari Ipoh ke Bidor adalah ringgit Malaysia 6.60.
Okey, masa perjalanan dari Ipoh ke Bidor dengan kereta adalah 1 jam dan 10 minit. Okey, apa yang berubah dia? Okey, contoh. Itu satu jenis pengangkutan bas. Sekarang kita tukar. Tambang teksi dari Ipoh ke Bidor adalah ringgit Malaysia 20.00, 20 ringgit. Naik bas baru 6 ringgit. Tapi kalau naik taksi 20 ringgit. Okey, masa perjalanan ke Bidor dengan kereta 1 jam 10 minit. Kalau masa perjalanan dari Ipoh ke Bidor naik bas, mungkin dia akan jadi 1 jam 30 minit, 1 jam 40 minit ataupun 2 jam. Dia berbeza pengangkutan, jenis pengangkutan yang digunakan. Okey, anak-anak sekalian, setakat ini boleh dapat anak-anak sekalian. Okey, mari kita lihat gambar rajah ini, anak-anak sekalian. Bagaimanakah jarak mutlak dan jarak relatif dapat ditentukan? Okey, cikgu besarkan. Dari sekolah ke rumah Edlin 5 km, itu jarak mutlak. Dari sekolah ke rumah Kavita 8 km, itu jarak mutlak. Dari sekolah ke rumah Yusrita 2,5 km, itu jarak mutlak. Okey, ingat anak-anak, itu jarak mutlak. Okey. Sekarang mari kita lihat perbezaan antara jarak relatif berdasarkan jarak mutlak yang berbeza dari segi kos dan masa. Okey anak-anak, mari kita lihat. Jarak mutlak dari sekolah dengan rumah Yusrita. Jarak mutlak dia 2,5 km. Kekal, yang berwarna hijau itu kekal. Jarak mutlak dia yang kekal. Sekarang ini yang berbeza adalah jarak relatif. Okey, jika Yusrita ke sekolah naik taksi, tambang dia RM5. Bila dia naik bas, tambang dia RM1.50. Bila dia naik basikal, free of charge. Penat dia mengayuh saja. Begitu dengan jarak masa. Bila dia naik taksi, masa yang diambilnya 5 minit. Bila dia naik bas, masa dia ambil adalah 10 minit. Bila naik basikal, penat-penat dia mengayuh, dia berhenti, jadi terlama. Bila terlama, itulah sampai 20 menit. Sekarang kita lihat Edelin pula. Jarak mutlak 5,0 km. Sama, tidak berubah jarak mutlak. Tapi jarak relatif dia berbeza. Naik taksi, harga dia RM10. Naik bas tambangnya RM3. Dan bila naik basikal RM0. So tidak perlu membayar. Penat dia mengayuh saja kan. Okey, jarak berdasarkan masa pula. Naik taksi 10 minit. Naik bas 20 minit dan naik basikal 40 minit. Banyak dia berhenti, mungkin 2 kali dia berhenti. Kepenatan mengayuh. Dan begitu juga dengan Kavita, kamu boleh baca sendiri. Okey anak-anak, untuk aktiviti ataupun tugasan jarak ini, okey, cikgu mau kamu buat aktiviti uji diri 1/2. Isi tempat kosong dengan jawapan yang betul. Soalan 1 dan soalan 2. Okey, boleh anak-anak sekalian? Okey anak-anak. Kita lihat pula di atas tu, cikgu tu bercakap. Dia bilang jarak relatif berdasarkan kos dan masa bagi ketiga-tiga murid tersebut adalah berbeza. Bolehkah kamu terangkan mengapa? Okey, ini pun cikgu mau kamu jawab. Kenapa kos dan masa bagi ketiga-tiga murid tersebut berbeza? Okey, soalan ini tidak perlu kamu tulis di buku, kamu tulis di ruang komen WhatsApp cikgu Okey, cikgu rasa PDP video cikgu kali ini belajar bersama cikgu MHK sudah sampai ke penghujungnya. Jika kamu ada apa-apa masalah boleh berhubung dengan cikgu. Okey. Sila buat tugasan-tugasan yang cikgu berikan. Nota-nota yang kamu salin sepanjang video ini
Okey, tambah baik di buku kamu. Dan tugasan kamu itu cikgu berikan masa sepanjang hari ini kamu boleh hantar ataupun kamu perlukan masa yang lebih 1 hari 2 hari pun tidak ada masalah. Yang penting kamu buat tugasan yang cikgu berikan. Sampai jumpa lagi di video yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sampai jumpa lagi. Salam sejahtera.